Trump dan Pete Hegseth telah meletakkan golongan kiri Amerika, kiri global, dan kiri radikal dalam situasi yang memalukan dengan menunjukkan krisis Iran sebagai pusat sebenar masalah. Pengawal revolusi dan rangkaian yang menyokong Teheran. Pada hari Selasa 12 Mei 2026, Washington telah meningkatkan tekanan keuangan, ketenteraan, dan diplomatik terhadap rejim Iran. Sementara pihak kiri cuba mengubah reaksi Amerika Syarikat menjadi skandal politik. Golongan kiri Amerika sedang menyerang keputusan Trump dengan hebat, sehinggalah keputusan-keputusan itu mula menunjukkan hasilnya secara praktikal untuk kestabilan global. Jadi sekarang perdebatan telah keluar daripada retorik yang indah dan masuk ke realiti pahit. Minyak haram, milisia yang semakin lemah, Hezbollah yang berdarah di Lubnan, dan satu pasukan pengawal revolusi. Didedahkan sebagai mekanisme ketidakstabilan yang sedang dilawan. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan standar credibility Wilson Alves, serangan Amerika bermula dengan wang. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat telah memberi amaran kepada bank-bank mengenai cubaan pengawal revolusi untuk mengelak sekatan dan mengekalkan rangkaian mereka beroperasi. Dalam langkah yang sama, Washington mengumumkan tindakan terhadap 3 individu dan 9 syarikat yang dituduh memudahkan penghantaran minyak Iran ke China dengan hubungan di Hong Kong, Emiria Arab Bersatu dan Oman. Bahagian krisis ini adalah penting kerana ia menunjukkan bagaimana Teheran cuba untuk terus hidup di luar peraturan. Apabila Trump menyasarkan sistem ini, dia bukan menyerang satu idea yang abstrak. Dia menyerang sumber keuangan yang membiayai tekanan Iran di Timur Tengah. Hegseth memasuki krisis ini dengan mempertahankan pengukuhan semula ketenteraan Amerika Syarikat dan perlindungan rantaian arahan. Pihak kiri cuba menggunakan perdebatan tentang peluru dan bajet untuk mengatakan bahawa Washington telah hilang arah. Tetapi berita itu sendiri menunjukkan bahawa perang telah menggunakan senjata mahal dan membuka persaingan mengenai penggantian stok. Kerajaan mula mempertahankan bajet sebanyak $1.5 trilion untuk membina semula kekuatan, mempercepatkan pengeluaran dan menghalang Iran, China dan Rusia daripada menganggap sebarang kelewatan sebagai kelemahan. Bagi Hegseth, krisis sebesar ini tidak boleh dihadapi dengan senjata yang sudah usang, industri yang perlahan dan tentera yang terperangkap dalam pertikaian parti. Golongan kiri Amerika cuba membalikkan keadaan dengan menggunakan kes Mark Kelly, tetapi akhirnya terperangkap dalam percanggahan. Sambil menuduh Hegseth melakukan penganiayaan, mereka mengelak untuk menghadapi isu yang paling sensitif. Ahli politik mula berkomunikasi secara langsung dengan tentera di tengah-tengah krisis, sedang bertindak balas terhadap cubaan untuk menjadikan disiplin tentera sebagai pentas politik. Tepat ketika pengawal revolusi mengancam laluan laut, sekutu Iran bergerak di Lubnan dan rangkaian pembiayaan Iran menjadi sasaran Amerika Syarikat. Di Lubnan, Hizbullah menjadi bukti paling jelas bahawa penyokong Teheran sudah membayar harga yang tinggi. Menurut Reuters, kumpulan itu telah memasuki peperangan bersama Iran pada 2 Mac dan mengalami kemerosotan ketenteraan serta politik yang teruk. Laporan itu menunjukkan kerugian besar, pemindahan ratusan ribu orang dari pangkalan sosial mereka, dan tekanan yang semakin meningkat di dalam Lubnan sendiri. Hizbullah, yang diasaskan dengan sokongan pengawal revolusi pada tahun 1982, cuba menggunakan peperangan untuk mendapatkan semula kekuatan, tetapi akhirnya menunjukkan kos menjadi cabang serantau Teheran kepada Trump dan Hegseth. Keletihan ini membuktikan bahawa tekanan terhadap Iran juga perlu dikenakan ke atas sekutu-sekutunya di luar negara. Di Iraq, isyarat itu datang dengan cara yang berbeza. Reuters menunjukkan bahawa banyak milisya yang disokong oleh Iran tidak bersedia untuk terlibat secara terbuka dalam peperangan, walaupun Teheran telah melabur selama beberapa dekad dan berbilion dolar dalam kumpulan-kumpulan ini. Laporan itu menunjukkan rangkaian yang telah dilemahkan oleh kehilangan kepimpinan, saluran bekalan yang terputus, kehilangan Syria sebagai pangkalan yang selamat, serta komander yang lebih berminat kepada kuasa politik dan perniagaan tempatan. Fakta ini mengubah persepsi terhadap krisis. Iran masih mengancam, tetapi rangkaiannya kini menilai kos sebelum bertindak. Apabila sekutu-sekutu mula teragak-agak, imej kekuatan mutlak Teheran mula kehilangan sokongan.
Krisis itu juga hampir mengenai kepentingan Cina di Teluk. Kuwait menuduh Iran menghantar satu pasukan bersenjata dari pengawal revolusi untuk menyerang Pulau Bubian di mana terdapat proyek pelabuhan yang dibiayai oleh Cina. Menurut Associated Press, 4 anggota telah ditangkap dan 2 lagi melarikan diri selepas insiden pada 1 Mei. Kes ini memberi kesan besar kerana ia meruntuhkan imej bahawa Tehran hanyalah rakan strategik Beijing menentang Washington. Pengawal revolusi muncul sebagai faktor risiko walaupun dalam bidang yang berkaitan dengan pelaburan China tepat sebelum lawatan Trump ke Beijing. Bagi Rumah Putih, ini menjadi hujah yang kuat di hadapan Xi Jinping. Iran mengancam laluan, pelabuhan dan kepentingan yang melangkaui Amerika Syarikat. Kos kemanusiaan perang membongkar propaganda tentang penentangan. Reuters melaporkan bahawa lebih daripada 3,000 orang telah meninggal dunia di Iran sejak bermulanya konflik pada 28 Februari, menurut Ketua Perubatan Forensik Iran yang dipetik oleh media kerajaan. Kumpulan Hahana menganggarkan 3.636 kematian, termasuk 1.701 orang awam. Angka-angka ini menunjukkan bahawa dasar pengawal revolusi tidak membawa keselamatan, kemakmuran atau kedaulatan sebenar kepada rakyat Iran. Ia hanya membawa peperangan, pengasingan, sekatan dan kesedihan. Golongan kiri radikal cuba menganggap Teheran sebagai simbol penentangan terhadap Barat. Tetapi akibat daripada tindakan melulu ini ditanggung oleh keluarga yang terjejas, ekonomi yang disekat dan rakyat yang didorong ke dalam krisis yang dijual oleh rejim sebagai kemenangan. Sejarah Iran sendiri menunjukkan risiko meromantiskan rejim ini. Pada tahun 1979, sebahagian daripada Barat cuba melihat revolusi Iran hanya sebagai satu reaksi rakyat terhadap pengaruh luar. Tidak lama kemudian, pelajar radikal mengambil alih kedutaan ASK di Tehran dan menahan lebih daripada 50 rakyat Amerika sebagai tebusan selama 444 hari. Jabatan Negara mencatat bahawa krisis itu bermula pada 4 November 1979 dan memberi kesan mendalam terhadap hubungan antara Washington dan Tehran. Pengajaran ini berlanjutan selama beberapa dekad. Apabila sesebuah rejim menjadikan fanatisme sebagai dasar negara, mereka yang pada awalnya menutup sebelah mata biasanya akan terkejut kemudian. Kemudian, dengan penculikan diplomatik, milisia serantau, negara-negara lain juga membuktikan bahawa rejim yang berasaskan ugutan akan mengalah apabila tekanan ekonomi, diplomatik dan ketenteraan digabungkan untuk tempoh yang cukup lama. Libya pimpinan Muammar Gaddafi menghabiskan bertahun-tahun mencabar Barat dengan program-program terlarang, pengasingan dan ancaman dari luar. Sehingga akhirnya pada tahun 2003, beliau bersetuju untuk meninggalkan program senjata pemusnah besar-besaran dan membuka jalan untuk pemeriksaan di bekas Yugoslavia. Slobodan Milosevic percaya bahawa beliau mampu menentang NATO dan bertaruh pada keletihan politik demokrasi Barat. Tetapi kajian RAND menunjukkan bahawa beliau menerima syarat-syarat mengenai Kosovo pada bulan Jun 1999 kerana takut terhadap kempen pengeboman yang lebih hebat. Sekarang tekanan bergerak ke 3 arah. Di Kongres Amerika, Hegseth perlu mempertahankan pengisian semula aset ketenteraan dan menghalang pihak kiri daripada menjadikan keselamatan negara sebagai pentas politik. Di bahagian ekonomi, perbendaharaan cenderung untuk terus mengetatkan kawalan ke atas bank, syarikat, minyak dan perantara. Ligados ao regime iraniano. Di barisan diplomatik, Trump memulakan dialog dengan China, membawa satu fakta yang tidak menyenangkan untuk Beijing. Iran bukan sahaja rakan kongsi yang berguna menentang Washington, tetapi juga satu punca ketidakstabilan berhampiran laluan dan pelabuhan yang penting bagi pihak China sendiri. Golongan kiri global menjadi panik kerana paparan telah berubah. Perbincangan kini bukan lagi tentang suka atau tidak kepada Trump, tetapi tentang menjelaskan mengapa masih ramai yang cuba melindungi imej pengawal revolusi yang menyeret penyokongnya ke arah kehancuran. Saya Milson Alvis, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.